Terima Petang Dr. Basikong dan murid-murid sekalian, tajuk yang saya menyampaikan pada hari ini ialah tugasan dua bertajuk makanan iaitu kuih bulan. Sebelum saya mulakan, saya akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Wong Yaling yang dari kelas 2023 Batch 1. Makanan yang ditunjuk di gambar ialah kuih bulan yang kita biasa makan sejak zaman dahulu sehingga hari ini. Kita mengetahui kuih bulan adalah sejenis kuih Cina yang selalu dimakan semasa perayaan kuih bulan. Tetapi, bukan semua orang mengetahui tentang sejarahnya. Oleh itu, saya akan memperkenalkannya hari ini. Tentang sejarah kuih bulan, kita mendapatkan perayaan kuih bulan merupakan perayaan menyambut kemenangan orang Cina menempaskan penjajah Mongol pada akhir dinasti Yuan. Pada zaman peperangan, rakyat menggunakan kuih bulan sebagai alat menyampaikan mesej dengan memasukkan kertas kecil dan tertulis mesej ke dalam inti kuih. Cara penyampaian mesej ini membawa kejayaan. Kebetulan, hari mereka berjaya menewaskan musuh adalah bersamaan dengan hari perayaan kuih bulan. Sejak itu, masyarakat Cina membuat kuih bulan untuk merayakan perayaan kuih bulan. Sila menonton video ini untuk membolehkan anda lebih memahami tentang sejarah kuih bulan penjajah Mongol. Mengikut sejarah, perayaan ini disambut bagi memperingati kejayaan menumpaskan penjajah Mongol di China pada akhir dinasti Yuan abad ke-14. Dikatakan, nota-nota kecil diletakkan di dalam inti kuih bulan sebelum diedarkan kepada rakyat sebagai mesej untuk memulakan pemberontakan beramai-ramai. Puisi pemenang ialah salah satu sejarah kuih bulan mitos. Semasa zaman dinasti Xia, seorang raja negeri Youqiu bernama Hou Yi baginda disanjung kerana ada kuasa misteri dan berjaya memanah 9 daripada 10 buah matahari itu. Rakyat jelata amat gembira kerana Hou Yi menyelamatkan mereka daripada ancaman maut. Hou Yi telah dihadiahkan ubat panjang umur oleh permaisuri di langit iaitu Huang Mu Niang Niang. Hou Yi menyerahkan ubat tersebut untuk disimpan Chang'e. Peristiwa itu ternampak oleh Peng Meng, seorang pengikut Hou Yi. Ketika Hou Yi keluar, Peng Meng telah memasak Chang'e memberikan ubat panjang umur itu kepadanya. Tetapi, Chang'e mengorbankan diri dan terpaksa makan ubat tersebut untuk mengelakkan Peng Meng makan ubat panjang umur dan akhirnya terus terbang dari bumi ke bulan dan menjadi dewi. Hou Yi berasa amat sedih lalu menyeru permaisurinya di bulan kerana terlalu merindunya. Baginda mendapati bulan pada malam itu sangat bulat, besar dan terang. Setiap hari, Hou Yi berdoa untuk permaisurinya Chang'e di bulan dengan meletakkan makanan yang disukai oleh permaisurinya di tempat tertentu. Doa yang dilakukan beramai-ramai oleh kaum Cina akhirnya menjadi tradisi pada hari ke-15 bulan 8 menurut kalender Cina. Akhirnya, menjadi perayaan dan tradisi rakyat China terhadap kesetiaan Dewi Chang'e yang berkorban demi rakyat dan negaranya. Pada malam 15 hari bulan 8, menurut kalender China, anggota keluarga akan berkumpul dan bersama-sama pemandangan bulan purnama yang indah sambil makan kuih bulan yang enak diterangi talong-talong untuk permaisuri Chang'e. Sila menonton video ini untuk membolehkan anda lebih memahami tentang sejarah kuih bulan, mitos Hou Yi si pemanah. Salah satu mitos yang cukup terkenal adalah Hou Yi si pemanah. Menurut masyarakat Cina pada tahun 2000 sebelum Masihi, bumi kita mempunyai 10 matahari dan kesemuanya menerangi bumi pada waktu yang sama. Lalu ianya menyebabkan kematian haiwan dan tumbuh-tumbuhan, kekeringan air serta rakyat hidup dalam kepanasan.
Untuk menyelamatkan bumi, Hoi telah memanah jatuh 9 daripada 10 matahari. Kemudian Maharaja Dewa mengurniakan sebiji ubat hidup abadi kepada Hoi sebagai ganjaran atas jasanya dan memintanya untuk menelan ubat itu. Akan tetapi, Hoi amat mencintai isterinya iaitu Chang'e dan enggan meninggalkannya, maka dia menyerahkan ubat tersebut pada Chang'e untuk disimpan di tempat yang selamat. Namun tanpa disedari, salah seorang pelajarnya iaitu Peng mendapat tahu rahsia ini lalu hendak mencuri ubat itu. Suatu hari semasa ketiadaan Hoi di rumah, Peng menyelinap masuk ke bilik Chang'e lalu memaksanya untuk menyerahkan ubat itu. Untuk menyelamatkan ubat tersebut daripada dicuri, Chang'e mengambil keputusan untuk menelannya dan menyebabkan dirinya terbang tinggi ke langit. Oleh kerana tidak sanggup meninggalkan Hoi, Chang'e berehat di bulan yang paling hampir dengan bumi. Bagi mengubati rindunya kepada Chang'e, Hoi menghasilkan kuih bulan yang merupakan kuih kegemaran isterinya itu lalu mempersembahkannya di bawah bulan purnama. Rutin pemujaan bulan ini seterusnya diteruskan oleh masyarakat Cina sehingga ke hari. Bahan-bahan asas kuih bulan yang kita harus menyediakan adalah banyak. Kalau untuk kulit kuih bulan, kita harus menyediakan sirap emas, minyak kacang, air beralkali dan kek tepung. Kalau untuk inti punya, kita harus menyediakan kuning telur masin atau pes kacang merah atau kuaci labu atau bijan putih. Kalau untuk sapuan saja, kita harus menyediakan susu segar dan kuning telur. Cara-cara penyediaan kuih bulan, kalau untuk kulit, kita harus mencampur air alkali bersama dengan minyak kacang, sirap emas, kemudian mengacau hingga sebati. Selain itu, membuat satu lubang di tengah kek tepung, lalu tuang bacuhan sirap emas. Lalu mengaukan rata bersama tepung hingga menjadi dough dan tidak melekat di tangan. Kemudian menutup dough yang tadi dengan tuala lembap dan membiarkannya lebih kurang 30 minit. Kalau untuk inti, kita harus mengaukan inti bersama kuaci pangan dan membahagikan inti kepada 25 bahagian sama besar dan membulatkannya. Kalau untuk kuih bulan, kita harus menaburkan sedikit tepung pada tapak tangan dan ambil satu bahagian kulit, kemudian lepaskan dan meletakkan satu bahagian inti, lalu membalut inti yang sudah dibuat tadi dengan kulit untuk mengemaskannya. Selain itu, menaburkan sedikit tepung pada kuih bulan dan memasukkan ke dalam acuan yang sudah disiapkan supaya hasilnya padat dan sekadar tekan-tekan ketika memasukkan ke dalam acuan. Kemudian, alih kuih tadi ke dalam dulang berbakar yang sudah dialas getah minyak dan buat hingga siap. Seterusnya, kita harus membakarkan kuih ke dalam oven yang bersuhu 190 selama 10 minit. Selepas 10 minit, kita harus mengeluarkan kuih dan sapu permukaannya dengan bancuhan kuning telur dan kicap pekat yang buat tadi. Lalu menyambungkan membakar selama 9 minit lagi. Selepas itu, kita boleh mengeluarkan kuih dari oven semasa berwarna kuning semacam emas. Bila kuih bulan boleh dihidangkan, kita semua mengetahui kuih bulan adalah salah satu sebuah kuih tradisional Cina yang dihidangkan
semasa sambutan perayaan pertengahan musim luruh atau perayaan kuih bulan pada hari ke-15 dalam bulan 8 bagi kalender lunar. Terdapat pelbagai jenis kuih bulan. Pertama ialah kuih bulan tradisional, yang kedua ialah kuih bulan kacang merah, yang ketiga ialah kuih bulan teratai putih. Keempat ialah kuih bulan coklat, kelima ialah kuih bulan teh hijau, dan keenam ialah kuih bulan es krim. Ketujuh ialah kuih bulan buah-buahan, ada durian, cherry dan mangga. Ke-8 ialah kuih bulan keladi, ke-9 ialah kuih bulan kulit salji. Ke-10 ialah kuih bulan sehat. Biasanya, kuih bulan tradisional mempunyai kandungan gula yang menjadikannya manis dan tinggi kalori. Jadi, kuih bulan sehat pastinya satu pilihan baik buat mereka yang sedang berdiet tetapi masih menginginkan kuih ini. Kuih ini dari Hong Kong. Kita semua mengetahui perayaan kuih bulan boleh juga dikenali sebagai perayaan pertengahan musim luruh. Disambut pada hari ke-15 pada bulan ke-8 dalam kalender Cina. Dan juga disambut dengan perarakan Tanglong pada malam perayaannya. Seterusnya, tujuannya iaitu untuk memperjuangkan keamanan dan mengeratkan hubungan antara anggota keluarga. Contohnya, keluarga orang Cina akan berkumpul bersama-sama menikmati pemandangan bulan purnama yang indah sambil makan kuih bulan yang enak. Oleh itu, saya akan menunjukkan gambar-gambar tentang perayaan kuih bulan. Di atas adalah ucapan saya. Sekian, terima kasih.